Anda nak tak kerja luar negara? Kalau nak, sesi ni adalah untuk anda. Ya, kat luar negara pun boleh dapat coki-coki. Tapi kan, kalau anda nak kerja luar negara, dengar ini dulu. Walaupun kini saya dah lebih 6 tahun menjalankan perniagaan kat Dubai, tapi ini bukanlah kali pertama saya mencari rezeki kat luar negara. Saya pernah bekerja dan berniaga di UK selama lebih kurang 5 tahun. Sambil belajar, saya bekerja sebagai tukang cuci. Lepas saya grad, saya dapat offer kerja di Birmingham, UK selama 2 tahun sebagai multimedia designer. Hanya lepas tu, saya mula berniaga kat sana. So ya, masuk tahun ini dah lebih 10 tahun dah saya mencari rezeki di negara orang, di UK dan kini di Dubai, UAE. Dan saya tengok kan ramai yang teringin nak kerja di luar negara. Antara sebabnya adalah gaji memang lumayan. Tapi sebelum anda ambil keputusan untuk berhijrah mencari rezeki di luar negara, tak kiralah berniaga atau bekerja, ada 4 perkara yang anda mesti tahu. Dan kalau anda dah tahu ni kan, barulah anda decide sesuai tak untuk anda kerja di luar negara. Sebab apa kan? Mungkin ianya tak sesuai untuk anda. Nombor 1, tentunya anda akan berjauhan dengan keluarga. Kalau masih bujang nak kerja kat luar negara kan, memang akan rasa sunyi. Sebab jauh dari keluarga, jauh dari kenalan di Malaysia. Pada mulanya kat UK, lepas grad memang saya bujang. Kerja seorang-seorang je, kawan-kawan orang Malaysia tak ada. Adalah kenal juga rakyat Malaysia kat sana, tapi memang tak banyak pun. Tu pun setakat kenal sahaja. Tapi saya ni dah memang jenis introvert. Memang suka seorang-seorang pun. Masa bujang keluar seorang-seorang, tengok movie seorang-seorang, duduk rumah seorang-seorang. Dan saya agak okey dengan life seorang diri. Sampailah dah kahwin dengan Kak Syaz, dapat anak, barulah tak sunyi lagi. So kalau anda bujang, anda bersedia tak hidup seorang diri sebatang kara di negara orang? Kalau bekerja kat luar negara dengan keluarga masih okey lagi, tapi still sanggup tak anda berjauhan dengan keluarga, dengan ibu, dengan ayah, dengan kenalan yang berada di Malaysia? Mungkin dapat jumpa pun sekali setahun sahaja. So, kalau anda sanggup tak hidup macam tu? Cuba kongsi kat bawah. Nombor 2, makanan. Kita orang Malaysia memang suka makan. Maklumlah, makanan Malaysia semuanya best-best belaka. Tapi kalau anda kerja kat luar negara, mana ada makanan Malaysia? Tak boleh lepak-lepak ke kedai mamak. Tak boleh cuba makanan viral di restoran viral. Restoran Malaysia di luar negara mungkin ada, tapi confirm tak banyak. Kat Dubai ni je ada 2-3 je restoran Malaysia sebagai contoh. Tapi kat negara lain, bandaraya lain nak cari restoran Malaysia memang susah. So kalau anda ni kan memang jenis kena makan masakan Malaysia, tekak orang Malaysia lah katakan, maka anda akan rindukan masakan Malaysia di luar negara. Melainkan anda masak sendiri. Macam saya, dah berkeluarga ni, Kak Syaz lah yang masakkan masakan Malaysia kat rumah. Nasi lemak boleh, nasi ayam boleh, laksa boleh, masakan berlauk Malaysia pun boleh. Tak ada masalah. Dan juga sesetengah negara nak cari makanan halal pun susah. Kalau di Timur Tengah macam Dubai ni okey lagi. Semuanya halal. Alhamdulillah, I keep it halal all the time. Like 100%. Tapi kalau negara luar seperti Korea, Japan, Europe, kena pandai cari sikit. Restoran halal memang ada 100 tempat. Tapi kena cari sebab taklah banyak sangat. Tu pun bukannya makanan nasi berlauk, tapi kedai kebab ataupun makanan Timur Tengah. Nombor 3, bila bekerja di luar negara, anda perlu selesa bergaul dengan orang lain, bangsa lain, budaya lain, agama lain. Dan of course, kenalah fasih English. Sesetengah negara, English pun tak cukup. Anda kena tahu bahasa negara itu seperti Korea, Japan dan juga Europe. Memang memerlukan anda tahu bahasa mereka. Tapi bukan tu je, anda kena selesa dengan budaya mereka. Masa saya kerja kat UK dulu kan, rakan-rakan pejabat saya masa tu semuanya mak saleh. Tak ada pun yang beragama Islam. Pastinya kita perlu bergaul dengan rakan sekerja ada kalanya kan di luar waktu pejabat. Sekali-sekala mereka ajak keluar ke bar, tapi kat UK dipanggil pub, pergi party, kawan ajak ke rumah dan contohnya ada arak. Atau bos tempat kerja kita belanja di restoran yang tak halal. Macam itulah budaya mereka
maka takkan diorang nak cari restoran halal untuk kita, betul tak? Dan most probably mereka tak faham pun yang kita tak boleh minum arak dan kita tak boleh makan makanan yang tak disembelih. So, kita yang tak minum arak perlulah ikut juga tapi minum coke ataupun air kosong je. Dan kalau mereka makan daging tak halal, kita kenalah order fish and chips je. Mereka yang berpengalaman kerja ataupun hidup kat luar negara mesti faham apa yang saya cakap ni, betul tak? So, anda boleh tak terima budaya orang lain? Adakah anda open-minded dengan keadaan begitu? Kalau tak boleh, maka susahlah nak kerja di negara orang. Alhamdulillah sekarang ni di Dubai, UAE adalah negara Islam. Restoran kat sini semuanya halal. Tapi still, kalau bekerja atau berniaga kat sini, masih perlu bergaul dengan orang sini. Dan juga orang luar negara. Nombor 4. Yang ini sangat penting. Anda perlu sangat-sangat independen, boleh dan pandai bergantung pada diri sendiri. Maklumlah anda kat luar negara, kawan-kawan pun jauh, keluarga pun jauh, memang semua kena buat sendiri. Kalau kat Malaysia, contohnya kita jatuh sakit, kita boleh je call family, call kawan, jiran pun kita boleh call, tolong apa yang patut. Tapi di luar negara susah sikit, melainkan anda pandai buat ramai kawan-kawan baru, orang asing dan rapat, bolehlah minta bantuan apa-apa. Atau katalah kereta anda rosak kat tengah jalan, accident ke atau apa saja emergency yang memerlukan bantuan orang lain yang anda percaya. Atau last minute perlu ada orang bantu anda jaga anak kecil lah katakan. Mungkin kenalan dan keluarga yang anda percaya tu ada. Tapi jauh kat Malaysia, takkan nak call mereka pula, betul tak? Dan bila anda nak cari rumah baru, anda kena cari seorang-seorang. Ataupun kalau nak pindah rumah contohnya, boleh tak pindah sendiri sebab mungkin anda tak ada kawan pun nak tolong angkat-angkat barang. So that's why bila kerja di luar negara ni kan memang perlu independen dari segala-gala segi. Anda berani tak? Tapi kalau anda dah berkeluarga dan bila anda dah tinggal di sesuatu negara tu dah lama, anda dah kenal lebih ramai lagi orang, mungkin ini akan menjadi lebih mudah lagi. Macam saya sekarang ni kat Dubai, bukan hanya ada keluarga kat sini, tapi kenalan pun dah ramai. So yes, kerja luar negara memang ada bestnya, terutamanya income dan pendapatan lebih banyak. Tapi segala-galanya ada pro and cons. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau anda lah dari 4 yang saya kongsikan ni kan, yang mana satu yang buatkan anda fikir 2-3 kali untuk berhijrah mencari rezeki di luar negara? Sebenarnya mencari rezeki di luar negara ni kan bukan untuk semua orang. Sesetengah orang akan rasa selesa, tapi ada juga akan rasa tidak. Tepuk dada, tanya selera. Tapi kan nak cari rezeki tak perlu cari jauh-jauh pun. Hari ni nak cari rezeki guna smartphone pun boleh, yang ada dalam poket kita. Atau gunakan laptop pun boleh cari rezeki. Mungkin anda pun dah ada laptop, betul tak? Caranya adalah dengan memulakan perniagaan online seperti saya. Tak kiralah di mana pun kita berada, asalkan ada internet, boleh cari rezeki. Dan sekiranya anda nak mulakan perniagaan online tapi anda tak tahu nak mula kat mana, nak jual apa, sertai webinar percuma bersama saya di nakjualapa.com. Saya kongsikan dengan anda cara mulakan perniagaan online sambilan dengan menggunakan laptop sahaja. Saya akan kongsikan apakah perniagaan yang terbaik dan menguntungkan untuk anda mulakan dari rumah. Boleh tak macam tu? So check it out, nakjualapa.com, daftar percuma sekarang dan kita jumpa di sana. Anda tahu tak, coki-coki made in Indonesia. Nak hijrah ke Indonesia pun boleh.